Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sebelum ni kita dah selesai menjawab dua soalan yang melibatkan permasalahan pada graf laju masa. Jadi kita sambung dengan soalan yang seterusnya. Raja di bawah ialah graf laju masa bagi gerakan suatu zarah. Untuk A, hitung dalam ms kuasa negatif 2. Okey, bila kamu jumpa ms kuasa negatif 2, ini maksudnya sama ada pecutan ataupun nyah pecutan. Jadi kalau kata pecutan tu kelajuan dia meningkat lah, nyah pecutan kelajuan tu menurun. Okey, istilah lain yang akan digunakan adalah kadar perubahan laju. Untuk Roman 1, pecutan zarah itu dalam tempoh 5 saat yang pertama. Okey, dia minta pecutan untuk tempoh 5 saat yang pertama. Jadi kita tengoklah kita punya paksi X kita ni berhubung dengan masa. Jadi untuk 5 saat yang pertama, ianya mestilah daripada 0 hingga saat yang kelima. Maka untuk tempoh 5 saat yang pertama ni, graf kita adalah garis lurus yang menurun ini. Okey, bila dia minta pecutan pada graf laju masa, maka kita akan menggunakan rumus kecerunan. Kalau dulu masa kita buat graf jarak masa, rumus kecerunan akan kita gunakan bila soalan bertanyakan laju. Okey, cuma dekat sini rumus kecerunan kita akan gunakan untuk mendapatkan pecutan ataupun nyah pecutan. Okey, itu bezalah antara graf jarak masa dengan graf laju masa. Jadi untuk kita dapatkan kecerunan yang rumus dia Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1, kita kena tahu dua koordinat lah untuk garis lurus tersebut. Jadi kita tahu koordinat untuk titik ini dan koordinat untuk titik ini. Jadi kita nyatakan koordinat dia untuk titik ini, koordinat dia adalah 5, 3, dan untuk titik ini ianya adalah 0, 10. Okey, daripada sini kita just masuk je dalam rumus kecerunan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, cikgu anggap 0, 10 ni sebagai cikgu punya X2 dan juga Y2. 5, 3 ni sebagai X1 dan Y1. Maka dia akan jadi 10 tolak dengan 3 per 0 tolak 5. 10 tolak 3 sama dengan 7, 0 tolak 5 sama dengan negatif 5. Tekan kalkulator, 7 bahagi dengan negatif 5, kita akan dapat negatif 1.4. Okey, ini jawapan kita negatif 1.4 ms kuasa negatif 2. Okey, dekat sini kamu dapat negatif, ianya menunjukkan zarah ni ataupun objek ni dia bukan memecut, dia sebaliknya dia nyah pecutan. Kalau kita tengok graf kita pun dia merupakan satu garis lurus yang menurun. Jadi ianya bukan pecutan, sebaliknya ianya nyah pecutan. Jadi istilah pecutan yang digunakan di sini boleh jadi dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah penulis salah tulis, ataupun yang kedua dia saja nak trick student lah. Okey. Jadi apa yang penting kita menjawab berdasarkan gambar rajah yang dia bagi. Itu yang penting. Okey. Seterusnya untuk Roman 2, dia minta nyah pecutan zarah itu dalam tempoh 4 saat yang terakhir. Jadi kalau tempoh 4 saat yang terakhir, ianya mestilah daripada 8 hingga 12, sebab 12 tolak 8 sama dengan 4, betul Okey, dekat sini dia gunakan istilah yang betul, iaitu nyah pecutan. Sebab apa? Bila kita tengok garis lurus untuk tempoh 4 saat yang terakhir ni, memang dia garis lurus yang menurun. Jadi betul lah nyah pecutan. Sekarang kita tinggal macam tadi juga gunakan rumus kecerunan untuk dapatkan dia punya nyah pecutan. Jadi koordinat untuk titik ini adalah 12, 0. Koordinat untuk titik ini adalah 8, 3. Okey, cikgu anggap 8, 3 ni sebagai X2 dan Y2 cikgu. 12, 0 ni sebagai X1 dan Y1 cikgu. Jadi kat sini kita masuk je lah Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. 3 tolak 0 per 8 tolak 12. 3 tolak 0, 3. 8 tolak 12 sama dengan negatif 4. Okey, tekan kalkulator, 3 bahagi dengan negatif 4, dia akan dapat
negatif 0.75 ms kuasa negatif 2. Okey, ini kita punya pecutan. Okey. Seterusnya untuk soalan B, hitung laju purata dalam ms kuasa negatif 1 zarah itu bagi keseluruhan perjalanan. Okey, dekat sini kita tengok dia kembali menggunakan kuasa negatif 1 sebab dia minta laju. Okey, cuma laju purata rumus dia jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa untuk keseluruhan perjalanan. Jadi kita kena tengoklah ketiga-tiga garis lurus yang ada pada graf laju masa ni. Jadi untuk dapatkan jumlah jarak, kita dapatkan dulu jumlah jarak sebab jumlah masa kita dah tahu dah, total perjalanan ni memakan masa 12 saat. Jumlah jarak, ingat balik bila nak cari jarak untuk graf laju masa, kita akan gunakan rumus luas. Okey, luas di bawah graf tu lah. Okey, jadi untuk garis lurus yang pertama ni, okey, kalau kita perhatikan, ianya berbentuk sebuah trapezium. Ingat balik macam mana cikgu ajar, nak tahu bentuk dia macam mana. Okey, ini trapezium. Maka untuk dapatkan jarak bagi tempoh 5 saat yang pertama, kita gunakan rumus luas trapezium. Luas trapezium sama dengan 1/2 darab dengan hasil tambah sisi selari. Sisi selari dia adalah sini tambah dengan sini. Kita boleh labelkan sini sebagai A, sini sebagai B, sini sebagai C dan sini sebagai D. Maka hasil tambah sisi selari dia mestilah antara CD dan juga AB. Maka untuk CD sama dengan 3, okey. Sama dengan 3. Untuk AB pula sama dengan 10. Okey. Maka 3 tambah 10. Okey, darab pula dengan lebar trapezium. Lebar trapezium yang inilah. Okey, sifar dengan 5 tolak sifar sama dengan 5. Okey, lepas tu okey, kita tambahkan pula jarak untuk garis lurus yang mendatar ni. Untuk garis lurus yang mendatar ni, bentuk dia adalah sebuah segi 4. Okey, sebuah segi 4. Jadi kita gunakanlah rumus luas segi 4, iaitu panjang darab lebar. Panjang segi 4 ini adalah 8 tolak 5. Okey, 8 tolak 5 sama dengan 3. Manakala lebar, okey, samalah 3 juga. Okey, lebar dia 3. Makna kata ni segi 4 sama lah ni. Okey. Okey, tambah lagi dengan jarak untuk 4 saat yang terakhir. Okey, kalau kita tengok garis lurus kat sini, dia bentuk dia sama macam 1 segi 3. Jadi kita nak cari jarak, kita gunakan rumus luas segi 3 untuk 4 saat yang terakhir ni. Maka dia akan jadi 1/2 darab dengan tapak segi 3. Okey, 12 tolak 8 sama dengan 4. Tinggi dia pula adalah 3 tolak sifar 3. Okey, maka daripada sini kita selesaikanlah satu persatu. Okey, 10 tambah 3 dia akan jadi 13. Okey. 1 darab 13 darab 5. 1 darab 13 darab 5, okey, bahagi dengan 2. Kita akan dapat 32.5. Tambah dengan 3 darab 3, 9. Tambah dengan 2 dengan 4 ni boleh potong. Okey. 1 darab 2, 2. 2 darab 3, 6. Okey. Jadi 32.5 tambah dengan 9 tambah dengan 6, kita akan dapat 47.5. Okey. Ini baru dia punya jumlah jarak. Ini baru jumlah jarak. Okey. Jumlah masa sama dengan 12 saat. Jadi diminta laju purata, ingat balik jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Jadi 47.5 meter, okey, sebab kat sini dia menggunakan unit meter. Okey. Bahagi dengan jumlah masa 12 saat. Okey, kat sini digunakan saat untuk masa. Jawapan pun memang nak dalam meter dan saat. Maka dia akan jadi 47.5 bahagi dengan 12 saat, maka dia akan jadi 3.96. 3.96
meter per saat. Inilah laju purata kita untuk keseluruhan perjalanan ini.